dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izinnya, dengan limpah dan rahmahnya, kita dapat berkumpul pada malam ni ya. Jadi mewakili Ikram Musleh, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati sekalian, pertamanya jazakumullah khairan katsira kerana sudi menghadiri kursus malam ni, dan jazakumullah khairan katsira mewakili Ikram Musleh kerana sudi memilih sekolah rangkaian Ikram Musleh untuk memasukkan anak-anak, ibu-ibu dan ayah untuk tahun 1 pada tahun 2021. So alhamdulillah malam ni kursus ibu bapa murid tahun 1 Al-Amin nilai ya. Nak pastikan sekolah tu betul sebab dia terlalu banyak Al-Amin ya. Hujung minggu lepas saya ke Al-Amin Bestari Merlimau Melaka untuk kursus guru. Jadi sedikit pengenalan pasal diri saya. Saya ni nama penuh Adnan bin Omar, asalnya Pulai Condong Macang, Kelantan. Jadi kalau dengar slang-slang Kelantan tu tahulah saya ni orang Kelantan lah ni. Okay. Dari segi bersama dengan Ikram Musleh, saya memang bersama dengan Ikram Musleh. Saya ni pusing-pusing ke seluruh lebih kurang 60 sekolah-sekolah Ikram Musleh untuk kursus pembangunan guru, pembangunan pelajar dan pembangunan ibu bapa. Dan biasanya saya ke Al-Amin nilai untuk buat kursus macam ni bersemuka je, cuma tahun ni dia berbeza sekelah normalnya. Saya juga berada di PSI. PSI itulah Psycho Spiritual Ikram yang menggabungkan semua ahli-ahli Ikram dalam bidang kaunseling, psikiatri dan psikologi. Dan Ikram juga menubuhkan NGO yang baru yang disebut oleh Muallim Solehan tadi, PKPM ya, iaitu adalah Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia yang menawarkan khidmat kaunseling dan pembangunan modal insan kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya kepakaran saya sebenarnya dalam bidang suicidology, bidang bunuh diri. Memang PhD saya dalam bidang clinical psychology. 14 tahun dekat Amerika dulu. Pernah menjadi pengetua sekolah Islam macam sekolah Al-Amin nilai ini selama 9 tahun di Amerika dulu. Juga sebagai profesor di University di US dulu, mengajar dalam bidang-bidang bunuh diri ya, bidang suicidology, bidang psikologi. Itu sedikit pasal background saya. Jadi alhamdulillah malam ni kita nak buat satu kursus. Biasa kursus tu dia ambil masa 3 hari 2 malam ya. Cuma malam ni musuh kita yang utama tu sebenarnya masa. Okay, jadi untuk tidak membuang masa, insya-Allah saya kongsikan dulu slide kat sini. Muallim boleh bagi tahu ya sama ada dia keluar elok ke tidak. Sekejap ya, saya buka. Dia ada masalah sikit. Okey, slide saya tak keluar walaupun dah buka. Sekejap. Entire screen. Kejap ya, dia tak keluar pula. Dekat saya tak keluar slide yang sepatutnya keluar. Saya tutup sekejap, buka balik. Okey. Bismillah. Okey, Muallim keluar tak slides?
Oh, dah keluar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, ibu dan ayah ya, insyaallah itu tajuk yang diberi ya, mendidik anak soleh wa musleh. Jadi insyaallah malam ni kita bermula dulu dengan beberapa asas keibubapaan ya dalam mendidik anak-anak kita. Jadi saya mulakan dulu dengan asas yang pertama, potensi anak dan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak tadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi Rasulullah SAW kata, setiap anak kita tu lahir dalam fitrah, dan saya yakin ramai ibu-ibu dan ayah-ayah sudah pun dengar hadis ni banyak kali. Cuma malam ni kita nak explore sikit apa yang dimaksudkan dengan fitrah tu. Yang pertama, fitrah tu bermaksudnya potensi. Dan bila anak kita lahir dulu tu, setiap anak yang lahir daripada kita tu sebenarnya, pertama, potensinya sangat tinggi. Kedua, semua anak tu lahir dengan potensi yang sama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya potensi anak-anak kita tu, potensi setiap manusia tu sebenarnya mampu menjadi seorang khalifah. Itulah yang kita nak lahirkan anak-anak ni di peringkat ikram muslim, termasuk dari sekolah-sekolah di sekolah alamin nilai itu. Yang kedua, tak adillah kalau Allah lahirkan setengah anak tu cerdik, setengah anak tu kurang cerdik. Maksudnya potensi nak menjadi khalifah tadi masa lahir dulu sama sahaja. Lalu kalau kita bertanya bahawa kenapa ada anak-anak orang tu di kelas hadapan, ada anak-anak orang tu di kelas belakang ya, walaupun pada masa lahirnya potensi itu tinggi dan sama. Jawapannya disebabkan usaha yang berbeza, lalu mungkin ada di kelas depan, ada yang di kelas belakang. Maksud kedua potensi itu adalah setiap anak tu lahir dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Jadi alhamdulillah ya, kita ni sebagai seorang Islam senang hidup sebab bila kita lahir tu kita dah tahu apa itu baik, apa itu tak baik. Lalu Rasulullah kata bila anak tu lahir, dia lahir dalam fitrah. Tapi yang menjadikan dia tu Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, Rasulullah menggunakan 3 contoh ni sebab ini contoh-contoh yang sahabat dia faham ketika tu. Kita boleh sambunglah nombor 4, K-pop, nombor 5, LGBT, nombor 6, lepak-lepak kedai mamak, nombor 7 dan seterusnya. Lalu fitrah tadi rosak, kata hadis ni disebabkan oleh kita, mak dan ayah. Yang tu kita kena pegang dulu ya. Sebab kadang-kadang kami yang berada di pihak sekolah ni kadang-kadang, katalah ya, cikgu disiplin telefon kita. Lalu cikgu disiplin kata, tuan, tolong datang sekolah ya, sebab anak tuan cuba mencederakan guru besar, contohlah ya. Lalu kita pun datang menghadap guru besar, dan lalu guru besar tanya, kenapa ya anak tuan ni jadi macam ni? Lalu kita mungkin berhujah bahawa anak saya ni, ya, kalau malam-malam dia main game ganas ya, muallimah, lalu dia menjadi orang-orang yang ganas. Ya. Hujah kita yang kedua, ya, anak saya ni kawan dengan orang-orang yang agak jahat di taman, lalu dia menjadi seorang yang ganas. Sekiranya Rasulullah tu berada di tepi kita semasa perbincangan kita dengan guru besar berlaku, mungkin Rasulullah tu senyum ya ibu-ibu dan ayah ya, sebab Rasulullah tu mungkin bertanya, yang bagi phone kepada anak kamu tu siapa ya? Yang masukkan Astro ke rumah kamu dan kamu bayar bulan-bulan tu siapa ya? Yang membenarkan anak kamu tu kawan dengan orang-orang yang tak elok dekat taman tu siapa ya? Jadi itu yang Rasulullah cakap. Anak kita tu cantik, anak kita tu comel-comel masa lahirnya, kemudian dia menjadi kurang fitrah, kata Rasulullah SAW, disebabkan ibu dan ayah mereka. Kedua, konsep luar fitrah. Yang dia, okay. Kalau orang lelaki bila nak kahwin, dia mencari
perempuan. Itu fitrah. Bila orang perempuan, bila nak kahwin, dia mencari lelaki. Tapi persoalannya, kenapa ada orang yang menjadi LGBT luar fitrah? Contoh yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya, kalau tak ada majlis ilmu, lepas Isyak, fitrahnya anak-anak ni kena tidur, supaya besok pagi boleh bangun awal untuk subuh dan meneruskan kehidupan besoknya dengan penuh tenaga dan fokus. Tapi kenapa ramai anak-anak remaja sekarang lepak-lepak kedai mamak pukul 2-3 pagi, melanggar fitrah? Jadi ibu dan ayah, ya, jom kita muhasabah di kita sebagai ibu dan ayah, ya. Jadi kita ambil anak kita yang nak masuk tahun depan, tahun 1 tu kan. Jadi menggunakan skala 0 hingga 10. Okay. 10 tu maksudnya anak kita ni masih 100% dalam fitrah sebagaimana masa dia lahir dulu, sebagaimana hadis tadi cakap. 0 tu maksudnya dia dah keluar fitrah betul-betul. 5 tu tengah-tengah, ya. Lalu kalaulah hari ini kita ambil dia dan buat muhasabah, dan katalah markah yang kita bagi pada anak kita tu yang baru nak masuk tahun 1 tahun depan, 7 tahun umurnya, kurang daripada 10 markahnya. Maka kita kena lakukan sesuatu supaya anak kita tu kembali kepada fitrah. Itu nombor 1, asasnya. Asas nombor 2, profesionalisme keibubapaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khairu man istajirtu qawiyyul amin. Ibu-ibu dan ayah, ini cerita Nabi Syuaib. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang qawi dan amin." Jadi, jom kita tengok dulu sejarah penurunan ayat ini, ya, asbabun nuzulnya. Setiap rasul tu termasuklah Nabi Syuaib, dia memang ada kerjaya-kerjayanya sendiri. So Nabi Syuaib ni kerjayanya menternak kambing. Lalu Allah rezekikan dia, okay, dengan profit, keuntungan yang lebih. Lalu dia pun nak ambillah pekerja yang baru untuk membesarkan bisnes dia. Lalu dia ambillah seorang pekerja yang baru yang namanya Musa alaihissalam. Lalu ditugaskan 2 supervisors. Kebetulan supervisor itu adalah anak-anak perempuan Nabi Syuaib. Lalu bos Nabi Syuaib dia berkata, "Wahai supervisors, ini pekerja baru. Okay, tolong pantau-pantau dia. Nanti 6 bulan bos akan datang balik, nak tengok boleh confirm ke tak boleh confirm." Jadi selepas 6 bulan datanglah bos balik, Nabi Syuaib, dan bertanyakan kepada supervisors ni, okey, dah 6 bulan berlalu, apa performance, apa markah yang nak bagi pada pekerja baru yang namanya Musa AS ni? Boleh kekal ke tak boleh kekal? Lalu jawablah supervisors ni, boleh, sebab dia ada 2 sifat. Okey, 1 qawi, kedua amin. Jadi ibu-ibu dan ayah, dalam perspektif Quran dan Sunnah, kalau kita nak jadi seorang profesional dalam hidup kita, contohnya professional engineer ke, professional accountant ke, professional teacher ke, termasuklah professional ibu dan professional ayah, kita kena ada 2 sifat. Yang pertama qawi, yang kedua amin. Qawi itu maksudnya, okay, kita kena ada competencies, kita kena ada ilmu dan kemahiran menjadi ibu dan ayah. Amin itu maksudnya, kalau kita banyak ilmu sekalipun dalam keibubapaan untuk mendidik anak-anak, tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tak kuat, lalu anak-anak tadi juga tak menjadi orangnya. Okay. Amin tu lebih merujuk kepada akhlak kita dan qudwah yang kita contohkan di depan anak-anak. Okay. Jadi ini sedikit, ya, ilmu dan kemahiran keibubapaan. Okay. Kadang-kadang bila saya bagi ceramah-ceramah macam ni, mungkin ada ibu-ibu dan ayah terutama yang mungkin dah agak remaja senja macam saya ni, bertanya, ya, kalau orang dulu-dulu tak payah pun pergi ceramah kan, tak payah pun baca buku-buku keibubapaan ni nak menjadi ibu dan ayah, boleh je didik anak-anak kan?
Ya, jawapan saya pertama, dulu-dulu orang duduk dalam so-called extended family system. Maksudnya, orang dulu-dulu tu dia duduk dekat dengan waris-waris dia. Pak Ngah, Pak Along, semua duduk dekat-dekat. Lalu mereka ni belajar keibubapaan daripada orang-orang sekitar mereka. Dan anak-anak mereka juga membesar dipantau oleh ramai orang yang prihatin pada mereka. Kita sekarang hidup seorang-seorang. Namanya nucleus family. Nak tak nak, kita kena cari ilmu tadi. Kedua, zaman dah berubah ya. Contoh yang kita nak bawa malam ni, dulu tak ada smartphone, sekarang ada smartphone. Kalau dulu-dulu orang cakap, anak saya baik muallim ya, sebab anak saya malam-malam tak keluar rumah. Betul. Itu tanda anak-anak yang baik dulu-dulu. Anak sekarang dia memang tak keluar rumah malam-malam ya, tapi dalam masa 2-3 minit dia boleh keluar rumah ribuan batu melalui WhatsApp-nya ada, TikTok-nya ada dan macam-macam. Jadi ini sedikit ilmu dan kemahiran yang kita patut ada untuk menjadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang profesional. Ini kawinya. Pada masa yang sama, kita ni kena ada aminnya. Kita kena amanah kita, qudwah hasanah kita. So, be the person that you want your child to be. Maksudnya, jadilah kita ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang kita nak anak kita tu jadi. Maksudnya, kalau kita nak anak kita pemurah, kita dulu kena jadi orang yang pemurah. Kalau kita nak anak kita tu sentiasa menzalimi salam, kita dulu kena contohkan kezaliman memberi salam. Kalau kita nak anak kita tu suka senyum, kita dulu kena senyum banyak-banyak. Kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Kita semua dah tahu kan pasal peribahasa ni lah. Saya tunjukkan kat situ kartun tu. Pasal ramai mak-mak ayah sekarang ada masalah dengan anak-anak yang selalu main phone. Tapi mereka tak perasan dalam pesan-pesan supaya tak main phone tu, kadang-kadang kita sendiri pun tengah main phone. Dan ibu-ibu dan ayah ya, anak yang melihat ibu bapanya berkhianat, dia tak mungkin belajar amanah. Anak yang melihat ibu bapanya selalu mengikut hawa nafsu, dia tak mungkin belajar keutamaan. Anak yang melihat ibu bapanya berkata kufur, caci maki dan celaan, dia tidak mungkin belajar bertutur manis. Anak yang melihat ibu bapanya marah, bertegang urat dan emosi, dia tidak mungkin belajar sabar. Anak yang melihat ibu bapanya bersikap keras dan bengis, tak mungkin dia belajar kasih sayang. Anak yang melihat ibu bapanya berbuat dusta, dia tak mungkin belajar jujur. Jom malam ni kita bertekad untuk menjadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang sentiasa menunjukkan qudwah yang baik di depan anak-anak kita. Asas ketiga. Jadi saya timbulkan tadi isu masa asas pertama ya. Bahawa anak tu lahir dalam fitrah, potensinya sangat tinggi, potensinya sama. Tapi kenapa ada anak-anak yang kelas depan, ada anak-anak yang kelas belakang? Jawapannya sebab usaha yang kita bagi pada anak-anak tadi berbeza. Ini antara doa yang paling popular di Malaysia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 74. Jadi ibu dan ayah, jom kita tengok sedikit sejarah di belakang doa ni. Ini doa yang mengisahkan 4 manusia yang agung ya. Pertama Ibrahim alaihissalam, kedua Ismail alaihissalam, ketiga Siti Sarah, keempat Siti Hajar. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim itu dah kahwin dengan Siti Sarah puluhan tahun, dah beruban rambut Nabi Ibrahim tu, tapi Allah tak bagikan zuriat kepada mereka. Ketika itu mereka duduk di bumi Anbiya, Palestin. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ibrahim, berhijrahlah kamu ke bumi Anbiya yang lain bernama Mesir. Lalu Nabi Ibrahim AS bersama Siti Sarah dan sepupu mereka Nabi Hud berhijrah daripada Palestin ke bumi Mesir. Bila tiba di bumi Mesir, Siti Sarah ni tahu je bahawa kosongnya hati seorang suami kalau tak ada zuriat. Lalu Siti Sarah ni carilah isteri kedua yang nama Siti Hajar. Lalu daripada perkahwinan itu lahirlah seorang anak yang mereka namakan Ismail alaihissalam.
Alhamdulillah ya, masa kita dulu sambut anak kita tu kan, masa lahir tu kan, sebagaimana Nabi Ibrahim tu dapat seorang anak ni, alhamdulillah, seronok. Tapi nikmat tu menjadi ujian balik. Begitulah setiap rasul tu banyak ujian-ujian yang Allah takdirkan pada mereka. Jadi diceritakan bahawa ketika Ismail tu baru berumur bulan-bulan, hanya mampu duduk. Lalu Allah suruh Nabi Ibrahim, bawalah isteri kamu ni Hajar bersama anak kamu Ismail tu dan tinggalkanlah mereka di lembah yang kering kontak. Dahlah ada seorang anak ya. Kemudian disuruh buat macam tu pula. Lalu dibawalah dua beranak ni, ditinggalkanlah di lembah kering kontak. Lepas tu bangkitlah Ibrahim nak balik ke Mesir. Lalu Hajar tu tarik baju dia. Dia kata, abang nak ke mana? Kami ni dua beranak je, ini panas terik padang pasir, tak ada orang ni. Lalu jawablah Ibrahim nak balik ke Mesir. Lalu Hajar pun bertanyalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa? Lalu jawablah Ibrahim, sebab Allah yang suruh. Lalu jawablah isteri yang beriman. Dia kata, kalau itu Allah suruh, abang baliklah. InsyaAllah tak lama lagi pertolongan Allah ni akan sampai. Jadi ibu-ibu dan ayah, ketika Nabi Ibrahim tu berjalan balik ke Mesir, inilah doa yang dia baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri, sebab dia ada dua isteri, Siti Sarah dan Siti Hajar, dan zuriat keturunan kami yang ketika itu seorangnya yang bernama Ismail, perkara-perkara yang menyukakan hati. Maksudnya jadikanlah Ismail ni anak yang qurrata a'yun. Kedua, dan jadikanlah Ismail ini pemimpin yang akan jadi ikutan orang-orang yang beriman yang akan datang selepas ni. Lalu kembalilah Ibrahim. Tinggallah dua beranak ni kat situ ya. Ini panas padang pasir yang terik. Anak mula menangis, susu badan ibu mula kering. Lalu bangkitlah Hajar tu. Berlari dia panjat bukit Safa di sebelah kanan. Tengok nun jauh di horizon langit. Kok ada orang melintas, nak minta tolong. Tak ada siapa yang melintas. Ismail menangis. Kembalilah ibunya memujuk anaknya supaya diam sekejap. Selepas anaknya diam, berlarilah Hajar tu mendaki bukit yang belah kiri yang namanya Marwah. Tengok nun di kaki langit kok ada orang melintas, tak ada orang melintas. Berapa kali dia berlari ya? 7 kali. Usaha, ibu-ibu dan ayah. Itu maksudnya usaha. Walaupun pada logik manusia memang tak ada hasilnya, tapi logik Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat-sangat berbeza. Dan anak yang kecil tadi pun berusaha dengan tumit kakinya, ditendang ke bumi, maka keluarlah air Zam-Zam. Lalu demi menghormati usaha seorang ibu, maka Allah abadikan larian Siti Hajar tadi dalam satu rukun haji yang kita panggil sa'i. Dan demi menghormati usaha seorang ibu dan seorang anak, maka Allah jadikan tempat yang mereka duduk tu sebagai satu kota yang paling mulia yang kita kenal sekarang sebagai Mekah. Jadi ibu-ibu dan ayah, terutama ibu-ibu, jangan putus asa dengan anak-anak kita. Berusahalah sebagaimana Hajar tadi berusaha. Jadi kat sini ibu-ibu dan ayah, ini tujuannya yang kita kena cakap kepada anak-anak kita. Dan kebetulan Ikram Muslih tu mengambil doa ni dan menjadikan doa ni sebagai tagline, sebagai moto semua sekolah-sekolah Ikram Muslih. Kita ni nak anak-anak yang qurrata ayun, itu yang soleh. Tapi tak cukup. Soleh tu maksudnya baik, seorang-seorang, boleh memimpin diri seorang-seorang. Sebagaimana yang Mu'alim cakap tadi, kita nak menghasilkan insan yang Rabbani. Bukan Rabbani untuk seorang je, tak cukup. Tapi pada masa yang sama, musleh. Itu yang doa tadi ya, bukan saja nak jadikan anak yang qurrata ayun, anak yang kita tengok sejuk hati kita.
Bila sekolah telefon, mesti ada berita-berita yang menyejukkan hati sahaja. Dan bila orang tulis pasal anak kita dekat Facebook ke, dekat IG ke, dekat TikTok ke, mesti benda-benda yang menyejukkan hati saja. Itu soleh. Pada masa yang sama, kita nak anak-anak kita ni menjadi pemimpin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab itulah tujuan asal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sudah pun Allah makbulkan sebab daripada keturunan Nabi Ismail tadi lahirlah Muhammad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam ikutan orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu dan ayah ya. So ahlan wa sahlan ke sekolah-sekolah Ikram Muslim, termasuklah sekolah Al-Aminillah. Saya mohon sangat ibu-ibu dan ayah balik nanti, bukan balik memang dekat rumah dah kan. Besok ke lusa duduk dengan anak kita. Biar belaga lutut ya. Dan biar bertemu empat mata. Dan pesan kepada anak kita, anakku, ibu mahu kamu jadi anak soleh wa musleh. Letakkan tujuan hidup tu dengan jelas dan ceritakan pasal doa ni kepada anak kita sebagai aspirasi mereka bila mereka masuk sekolah dan mereka tahu apa tujuan hidupnya. Membina generasi soleh wa musleh. Jadi ibu-ibu dan ayah, kita reflect sedikit falsafah pendidikan Ikram Muslim. Pendidikan adalah satu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan robbani sebagaimana muallim sebut tadi, di dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masya Allah ya, kita nak anak-anak ni yang bermula tahun 1 ni, mereka ni nak membina satu tamadun, satu civilization, satu peradaban yang bukan berjaya hanya di dunia tapi juga di akhirat. Besarnya cita-cita kita tu, dan kami di Ikram Muslim yakin dengan silabus yang kita ada dan dengan bantuan-bantuan daripada ibu-ibu dan ayah-ayah, insya-Allah kita mampu menghasilkan satu peradaban yang sejahtera tadi. Dan ibu-ibu dan ayah-ayah, ini beza sekolah Ikram Muslim dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuklah sekolah menengah agama, sekolah menengah kebangsaan agama, termasuklah ulul albab yang sebahagian daripada MRSM tu. Jadi ini dia punya core-nya, ini dia punya rohnya kalau sekolah-sekolah Ikram Muslim ya. Jadi yang penting tu di sekolah kita adalah tarbiyah. Yang kedua penting tu akademik itulah ya, yang UPSR, PT3, SPM, dan kalau ada masa lebih tu kita buatlah co-curriculum tu ya. Jadi tarbiyah. Saya kongsikan sikit saja malam ni sebab masa tak ada apa itu yang dikatakan tarbiyah ya. Tarbiyah tu asalnya dari perkataan ra dan ba. Dari segi bahasanya ra dan ba yang bermaksud bertambah, berubah, meningkat. Kita pergi bank, kita jumpa konsep riba. Dia merujuk kepada duit yang bertambah, duit yang berubah. Kalau kita pergi SMK, mereka menyambut selamat hari guru. Dan guru tu dipanggil guru. Kalau di sekolah-sekolah Ikram Muslim, kita panggil selamat hari murabbi. Guru tu menjadi murabbi. Murabbi tu datang daripada kata dasar yang sama, ra dan ba tadi, merujuk kepada orang-orang yang dah berubah lalu mampu merubah orang lain. Jadi in a way, anak-anak kita tu nanti dilatih oleh muallim-muallimah di sekolah tu untuk menjadi mini-mini murabbi yang insya-Allah bila besar nanti mampu menghasilkan tamadun yang kita nak buat tadi. Jadi daripada perspektif Ikram Muslim, tarbiyah itu bermaksud perkembangan dan peningkatan dari segi ilmu, emosi dan tingkah laku. Sebab itulah yang dikatakan manusia. Akalnya kena dijaga, hatinya kena dijaga. Maka bila akal tu dijaga, hatinya dijaga, insya-Allah anggota-anggota badan itu akan bertindak
dengan sepatutnya. Makanan akal tu insya-Allah ilmu dan kemahiran daripada Quran dan Sunnah. Makanan hati tu insya-Allah ibadah yang kita buat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan makanan anggota tu insya-Allah bi'ah solehah yang kita letak anak kita tu dalam sekolah-sekolah yang menjaga persekitaran kemanusiaan tadi insya-Allah. Lalu lahirlah benda yang dikatakan 10 muasafat tarbiyah. Jadi semua anak-anak di sekolah-sekolah Ikram Muslim, mereka dah biasa dengan benda-benda macam ni lah. Jadi saya yakin kalau ibu dan ayah sudah pun ada anak-anak yang di tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 di sekolah Alamin Nilai itu sudah biasa dengan konsep 10 muasafat tarbiyah. Ini cara kita mengukur tarbiyah tadi. Asas keempat ibu-ibu dan ayah, cabaran mendidik abad ke-21. Okay, tadi saya mula sentuh sedikit pasal perubahan-perubahan zaman dalam kita membesarkan anak-anak. Lalu pesan Umar Al-Khattab, didiklah anak-anakmu itu untuk hidup di satu zaman yang tak sama lagi dengan zaman kamu. Okay. Lalu ringkasannya setakat ini ibu-ibu dan ayah. Pertama, kita kenali fitrah anak kita. Anak kita tu lahir dulu potensi sangat tinggi, kemuliaannya sangat tinggi. Lalu kita muhasabah di mana fitrah anak kita. Kedua, kita gariskan tujuan dan letakkan usaha. Okay? Jadi tujuan kita tadi menghasilkan anak-anak yang soleh wa musleh. Okay? Nak capai ke situ tu ada usaha-usaha yang kita kena buat bersama dengan pihak sekolah. Okay. Untuk ke situ insya-Allah kita tingkatkan ilmu dan kemahiran kebebapan kita, dan pada masa yang sama kita kena tahu cabaran-cabaran yang mengganggu gugat proses-proses anak kita tadi menjadi insan robbani soleh wa musleh. Okay. Jadi ini bendanya. Okay. Mendidik abad 21. Jadi ini perspektif psikologi ya. Dia ada beberapa generasi kat situ. Mungkin bersama kita malam ni tak adalah kot baby boomers saya ni Gen X, saya ni dah generasi remaja senja lah ya. Jadi muallim tadi dia mungkin Gen Y lah kot So kisahnya ibu-ibu dan ayah ya. So once upon a time lahirlah seorang manusia yang namanya Bill Gates. Dia tu Gen Y. Lahir di satu bandar yang namanya Seattle, di satu negeri yang bernamanya Washington State, di satu negara yang namanya US. Dia ni menjadi the world richest man untuk beberapa tahun. Cuma tahun-tahun kemudian ni the world richest man tu jatuh kepada Jeff Bezos. Itu adalah tuan milik Amazon.com. Jadi Bill Gates ni, aset dia sekarang adalah US $80 billion. Banyak mana lah ya, 80 billion ni kan, bukan million ya, billion, bukan ringgit, US dollars. Kalau kita ada 2.6 billion dah dalam akaun kita, dan kita belanjakan 10,000 setiap hari ibu-ibu dan ayah ya, kita akan mengambil masa lebih kurang 712 tahun untuk menghabiskan duit 2.6 bilion kalaulah kita belanja 10,000 setiap hari. Jadi Bill Gates ni ada US $80 billion. Jadi produk apa dia jual ya? Bill Gates ni asalnya masa sekolah menengah dulu akalnya sangat hebat ya. Lalu dia masuklah Harvard University. Tapi lepas 2 semester dia ditendang keluar sebab masa sekolah menengah dulu walaupun akalnya hebat, dia ada 2 masalah hidup. Pertama, dia susah nak bangun pagi. Kedua, dia memang tak ada kawan sebab dia tak ada interpersonal skills. Jadi dia masuk Harvard University, dia gagal ke kelas yang pagi-pagi itu. Dalam sistem nilai orang Amerika, kalau lambat ke kelas tu, itu dosa besar yang tak diampunkan. Kalau kat Malaysia ni lambat-lambat tu disunat-sunatkan. Wallahualam kat mana dalilnya lah ya. Okay. Lalu dia pun balik rumah mak dia sebab dia tak boleh sama belajar dekat Harvard University. Duduk dekat basement rumah mak dia berbulan-bulan, dia sangat bosan sebab remaja kena ada kawan. Tapi dia ni tak ada kemahiran berkawan. Lalu difikirkan, macam mana aku nak cari kawan dalam dunia yang aku tak ada kawan. Lalu terdetiklah di minda dia Windows. Windows tu bukan tingkap ya, Windows dia. Okay. Yang sekarang kita kenali sebagai WhatsApp-nya, Lazada-nya, Shopee-nya, TikTok-nya, YouTube dan macam-macam. Itulah orang yang buatnya.
Okey, benda ni itu Windows 1.0 dulu ya. Sekarang Windows 10.0. Okey, inilah ciptaan yang merevolusikan proses-proses pembangunan manusia. Lalu hari ini ibu dan ayah, kita nak tengok 3 cabaran yang mungkin mengganggu gugat proses-proses kita melahirkan, menghasilkan, membangunkan generasi soleh wa muslim. Isu yang pertama kita nak tengok hari ini ya. Dia bermula dengan Gen Y. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh agak dia punya sindiran gambar ya. Gen Y ni maksudnya satu generasi yang seolah-olah nampak macam biadab, yang mempersoalkan segala sesuatu. Kita cakap, Ahmad dah maghrib, balik. Dia pun tengok kat kita, dia kata, why, kenapa? Aminah dah pukul 1 pagi ni, tutup wifi tu tidur. Dia tengok kat kita, dia kata, why? Ini generasi ni ya. Kenapa? Anak-anak kita mungkin duduk kat nilai ya. Tapi mereka ni dah sampai ke Rusia, dah sampai ke Brazil, dah sampai ke Jepun. Walaupun badannya berada di nilai. Jadi ini manusia-manusia yang sentiasa thinking outside the box. Yang suka bertanyakan soalan yang pelik-pelik. Tapi ibu-ibu dan ayah ya. Curiosity ni, keinginan ingin tahu ni ialah sebahagian daripada fitrah yang kita kena santuni. Sebab wahyu kita yang pertama adalah Iqra. Iqra tu maksudnya apa ya? Bacalah, tulislah, pergilah majlis ilmu, carilah majlis ilmu, buatlah master's degree, buatlah PhD. Sebenarnya itu sebahagian daripada fitrah. Tapi fitrah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, bacalah, okey, carilah ilmu. Tapi kenalah berdasarkan ketuhanan. Okay. Lalu fitrah sudah elok dah nak cari ilmu je. Cuma kita sebagai ibu dan ayah kena santuni keinginan tadi dengan sempurna. Dan salah satu muasafat tarbiyah yang kita nak didik anak-anak kita di sekolah-sekolah Ikram Muslim ini, luas ilmu pengetahuannya. Yang dekat atas tu belah kanan. Okay. Lalu mohon sangat-sangat ibu-ibu dan ayah ya. Pertama, bila anak kita tu bertanyakan soalan pelik-pelik, mohon layan ya. Sebab kalau kita tak layan, nanti dia masuk internet, dia cari juga jawapannya, kok jawapan tadi tak betul. Dan anak-anak sekarang ni, kalau boleh, bila kita bagi maklumat, mohon maklumat tu berdasarkan wahyu, yakni Quran dan Sunnah, dan daripada segi sains dia, dan tepat, dan berunsur mendidik. Okay, jadi saya skip yang ni, saya nak present yang ni. Okay. Jadi saya dulu masa dekat US, salah satu penceramah yang saya suka ikuti inilah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin dah ramai pernah dengar nama dia, dan mungkin dah ramai ibu-ibu dan ayah-ayah yang suka mengikuti ceramah-ceramah atau baca buku-buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi dalam satu ceramah yang dia buat dekat New York City, saya salah seorang pesertanya lah. Jadi biasa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini sebelum dia mulakan ceramah, dia akan tanya, dia kata, are there anybody from Malaysia in the audience? Sebab dia rapat dengan ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia lah, dia kenal ya. Lalu bila kita angkat tangan dan kita cakap, no, I'm here from Malaysia, dan salah satu sindiran yang disuka bergurau di awal-awal ceramah tu, dia kata, okay, let's all close our eyes. Jom kita tutup mata kita dan kita bayangkan kita masuk rumah orang Melayu Muslim melalui pintu depan. Okay. Jom ibu-ibu dan ayah ya. Sekarang kita berada di rumah masing-masing lah kan. Katalah kita keluar sekejap dan masuk dalam rumah kita sendiri itu melalui pintu depan, kita masuk di ruang tamu. Lalu Syekh ni tanya, okay, agak-agaknya apa yang kita paling nampak lah ya. Lalu saya tunjuk gambar kat situ lah kan. Lalu dia kata, ini bukan rumah orang Melayu ni, sebab orang Melayu ni, Muslim ni, dia suka berhias. Tengoklah langsir mereka tekan, kalau dulu selapis, sekarang berlapis-lapis. Kalau tudung tu dulu selapis, dia tak tahulah dia siapa diterbalikkan, sekarang menjadi berlapis-lapis. Lalu dia kata, kalau rumah orang Melayu Muslim, okay, kan, itu TV-nya yang makin lama makin besar.
Lalu belah kiri tu mungkin ditampal 3 kol. Belah kanan tu mungkin di framekan seluruh surah Yasin tu ditampal. Nah, sudah tentunya dia kata yang dekat atas tu TV tu diletakkan ayat kursi. Lalu dia kata kita pun ambil remote. Kita pun tekan, keluarlah MTV, keluarlah soko Jennifer Lopez yang separuh bogel tu kan. Okay. Dia kata tengah tengok tu, dia kata ada tak kita pegang remote control, kita tekan pause dan kita baca ke atas tu. Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Jadi maksudnya ibu-ibu dan ayah-ayah, kata Yusuf Al-Tawi, sama ada kita kekalkan TV itu, lalu kita buanglah ayat-ayat Allah itu keluar, okay. Atau okay, kita buang TV tadi dan kita kekalkan ayat-ayat Allah itu di dinding. Sebab dia kata kedua-dua ni macam tak ngam. Ya? Okay. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, bukan saya mengatakan bahawa TV itu haram. Ya? Okay. Jadi dalam proses-proses kita nak menjadikan anak-anak kita ni suka kepada ilmu, berikut adalah benda-benda yang kita kena buat. Ya. Okay. Mohon wujudkan budaya ilmu di rumah. Pertama, pastikan anak kita tu ada bilik yang sangat kondusif untuk belajar. Kata Imam Hasan Al-Banna, yang membezakan rumah tangga orang beriman dengan rumah tangga yang orang tak beriman ni, bila kita masuk ruang tamu rumah dia, kalau rumah tu orang beriman, kita akan nampak mini perpustakaannya. Okay. Kalau rumah tu tak beriman, kita nampak benda-benda lain. Okay. Ketiga, okay, jadualkan waktu anak kita ni ke kedai buku ke perpustakaan ke, dan yang paling penting kat situ, ibu bapa mesti menjadi contoh. Okay. Kita tak boleh kata bang masuk bilik baca buku sebab ayah nak tengok Upin dan Ipin contohnya lah kan. Okay. Atau kakak masuk bilik baca buku, okay, sebab ibu nak tengok BTS, K-pop dan sebagainya. Jadi mengikut kajian-kajian dalam educational psychology, faktor pertama anak-anak tu suka membaca dan sukakan ilmu bila mereka tengok mak ayah mereka tu sukakan ilmu. Ya, jadi ibu dan ayah ya, saya mohon sangat-sangat ya, latih anak tu awal-awal, sediakan tempat yang sangat kondusif untuk mereka study. Okay. Maksudnya dia kena ada simbol ilmu di mana anak tu belajar di situ. Okay. Ajarkan kepada anak kita tu bang, balik sekolah, beg tu janganlah tinggal kat rumah jiran ke, tinggal dalam kereta ke. Okey abang, balik sekolah tinggal kat sini. Okay. Dan pastikan dia tu menyusun buku-bukunya, ajar kemahiran-kemahiran tu. Okay. Dan kita belilah bulletin board depan tu, kok ada memo yang sekolah nak hantar nanti, dan kita boleh tampal kat situ dan susun secantiknya. Okay. Dan bila anak kita nak belajar, suruh dia belajar kat situ. Jangan biarkan anak kita tu landing atas katil, cuba ulang kaji sejarah, sebab dalam masa 5 minit dia akan jadi sejarah nanti. Cabaran kedua ibu-ibu dan ayah ya, ini benda yang agak besar zaman sekarang ya. Kata Umar Al-Khattab, didiklah anak-anakmu tu mengikut satu zaman yang tak sama lagi dengan zaman kamu. Ini YouTube, ini WeChat, ini WhatsApp, ini Twitter, ini Instagram, ini Snapchat, dan yang terbaru tu TikTok. Okay. Jadi ibu-ibu dan ayah ya, jom kita tengok yang ni ya, yang nampak macam ni. Okay. Remaja US mengikut data sedunia paling ramai masuk YouTube, remaja Malaysia kedua masuk YouTube. Tanyalah remaja mana-mana kat Malaysia ni, okay, tak ada yang tak tahu pasal YouTube. You tu maksudnya awak-awak yang berjumlah lebih kurang 7 bilion plus di muka bumi. Tube tu maksudnya video. Okay. Jadi ibu dan ayah ya, siapa-siapa dalam dunia ni yang berjumlah 7 bilion plus tadi boleh buat video pasal apa-apa saja dan letak dekatkan YouTube, dan anak kita yang duduk dekat nilai tu boleh tengok. Jadi kalau kita faham statement yang saya buat tadi, sepatutnya kita ada sedikit kerisauan. Maksudnya, seorang remaja yang umurnya 15 tahun di Brazil buat satu video yang sesuai dengan umur dia, budaya setempat dia, agama dia. Lalu dia letakkan dekat YouTube yang anak kita umur 7 tahun berada di nilai, tengok video tadi yang belum tentu sesuai dengan umur, budaya dan agama dia.
Seorang pakcik daripada Rusia yang umurnya 100 tahun. Okay. Buat satu video yang sesuai dengan umur dia, yang sesuai dengan budaya setempat. Dia letakkan dekat YouTube dan anak kita umur 7 tahun yang berada di nilai boleh tengok. Itu masalah YouTube sebab sistem filtering sistem dia sangat-sangat longgar dekat situ. Okay. Jadi ada anak-anak yang mula-mulanya terjebak dengan pornografi sebab ada video-video yang tak elok berada di YouTube. Walaupun YouTube tu dianggap satu platform yang sangat neutral dan selamat. Yang ini saya skip sebab kita ada masa ya. Jadi ibu-ibu dan ayah ya. Okay. Cuba kita fikirkan sikit. Apa yang anak kita ni sebenarnya buat online, terutama kalau kita dah ada anak-anak yang lebih tua daripada yang nak masuk tahun 1 nanti. Dalam kajian-kajian yang kita buat di sekolah-sekolah ikram muslih dan bukan ikram muslih, berikut adalah benda-benda yang anak-anak buat bila masuk online. Pertama, chatting ya. Kadang-kadang dekat phone dia tu ada 5-6 chatting application yang tengah on pada masa yang sama. WeChat, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook dan sebagainya. Anak-anak lelaki suka games, adalah kot sedikit anak-anak yang menggunakan internet tu untuk mencari ilmu, kajian dan akademik. Anak perempuan mungkin lebih kepada hiburan tu, K-pop dan sebagainya. Dan ada anak-anak yang terlibat dengan bahan-bahan lucah, lelaki dan perempuan. Jadi ibu-ibu dan ayah, jom malam ni kita kaji sedikit ya dari segi psikologinya kesan-kesan internet ni terhadap pembangunan anak-anak. Okay. Jadi tujuan kita tadi saya ulang, kita nak melahirkan insan yang rabbani, insan yang soleh wa muslih. Bukan saja mampu memimpin diri sendiri, tapi memimpin masyarakat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagaimana yang Allah nak kita masa dia buat kita dulu. Okay. Jadi masalah internet ni WWW, World Wide Web. Okay. Satu ciptaan teknologi yang manusia bangga-banggakan sangat sebab dunia tanpa batas. Sedangkan hidup orang-orang yang beriman tu memang hidup kena ada batas. Bila maghrib kena balik rumah, itu batas waktu. Rasulullah kata lagi, makanlah kamu dan berhentilah sebelum kenyang. Makan pun kena ada batas. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, itu batas umur. Masalah internet ni, kalau anak-anak dah terbiasa, dia akan melanggar batas-batas yang saya sebutkan tadi. Okay, macam inilah ibu-ibu dan ayah ya. Katalah satu malam kita duduk dengan anak-anak, kita tengah makan nasi goreng pukul 10.30 malam. Kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Okay. Katalah tiba-tiba salah seorang anak kita tu tengah-tengah makan dengan kita pukul 10.30 malam tadi, dia pun bangun, dia pun menuju ke pintu besar rumah kita tu, lalu dia nak keluar rumah. Sudah tentunya kita ibu bapa yang bertanggungjawab paling kurang akan tanya, ya abang nak ke mana ni, dah 10.30 malam, ni tak elok kan. Okay? Tapi kenapa ya bila kita makan nasi goreng dengan anak-anak kita pukul 10.30 malam, lalu anak kita tu ambil phone dan buka phone. Okay. Kenapa kita tak bertanya, abang nak ke mana tu? Sebenarnya kita kena letakkan batas yang sama. Sebab dah 10.30 malam, tengah makan nasi goreng bersama ibu dan ayah dan adik-beradik, biadab namanya bila abang nak keluar melalui phone daripada lingkungan keluarga tadi pada pukul 10.30 malam. Jadi ibu-ibu dan ayah ya, kalau dunia ni kita cakap pada anak-anak kita, bang jangan pergi bang, kat rumah kat sana-sana tu tentu tempat orang jahat, tak boleh pergi. Mungkin dunia ni dia tak pergi ya, tapi mungkin online dia pergi. Kita dah pesan dah, bang jangan pergi bang, rumah-rumah kedai sana tu, itu tempat orang yang tak elok. Dia mungkin tak pergi ya, tapi online dia mungkin pergi. Okay. Kalau nak cari benda yang saya tunjuk kat screen ni, kalau ibu dan ayah tak faham tak apa, kejap lagi akan faham deh. Nak cari dekat nilai tu mungkin tak ada lah kot tapi duduk di nilai, gunakan phone, dia boleh jumpa benda-benda yang saya tunjukkan tu. Jadi ibu-ibu dan ayah ya, masalah batas. Okay. Masalah internet ni, dia hidup 24 jam.
Kalau orang Islam tu ada masa nak tidur, ada masa nak qiyam, ada batas-batasnya. Semua benda ada, dia bukan masalah tak cukup maklumat ya, dia terlebih maklumat yang sampai kepada anak kita pada umur-umur dan masa-masa yang tak sepatutnya. Lalu persoalannya, siapa yang nak kawal tadi? Okay. Dan ada satu benda yang mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah tak tahu pasal dark web. Okay. Kalau dunia ni ibu-ibu dan ayah-ayah, dia ada dunia yang nyata dan kita percaya bahawa ada alam ghaib ya. Sama je. Ya, internet ni pun dia ada alam nyatanya, ada alam ghaibnya. Jadi Google, Lazada, Yahoo, semua-semua tu adalah alam nyatanya. Dan ada alam yang sangat ghaib ya, yang kadang-kadang kita tak capai tapi anak-anak kita capai. Okey. Ini benda yang ada di dark web. Maksudnya ibu dan ayah ya, kalaulah online biasa ataupun dah banyak maksiatnya, kalau anak kita capai dark web lagilah teruk ya. Mungkin kita pernah dengar konsep Bitcoin, tahu Bitcoin kan? Itu cryptocurrencies. Salah satu tujuan Bitcoin itu dicipta adalah untuk melakukan transaksi financial di dark web. Supaya orang tak boleh trace back sebab dia tak memerlukan, sebab dia tak menggunakan bank-bank yang kita sebagaimana yang kita tahu. Kedua, games dari ibu dan ayah, ini bendanya. Kalau tak tahu lagi lah, ini Mobile Legends, sangat popular di kalangan anak-anak kita. Ini Clash of the Clans yang anak-anak panggil COC. Okay. Ini Clash Royale, ini Blackshot, ini Dota dan seterusnya. Okay. Ini yang saya nak kongsi malam ni. Di sebelah kiri itu ibu-ibu dan ayah, ini adalah brain scan otak anak-anak yang main game tapi tak ganas. Contohnya congkak ke, batu seremban ke, atau bola sepak ke. Banyak je game-game yang okey je online kalau anak-anak nak main ya. Yang belah kanan kita ni lah, ini adalah otak anak-anak yang main game ganas. Okey, logiknya macam ni ya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni, dia cipta kita ni dalam bahasa biologinya in the state of equilibrium, seimbang. Okay? Sebab itulah kita ada dua tangan, dua mata, dua kaki, okay? Semuanya dua. Okay? Termasuklah otak pun dua, kanan dan kiri, supaya kita ni tak menjadi manusia yang sengit-sengit. Macam itulah maksudnya. Jadi bila anak-anak tu main game yang tak ganas, okay, jadi bahagian otak kiri dan kanan tu memang dirangsangkan secara seimbang. Tapi bila anak-anak tu main game ganas ni, ibu dan ayah ya, ni game ni apa benda tujuannya? Game ni sebenarnya tembak bunuh, tembak bunuh, tembak bunuh, tembak bunuh. Lagi ramai orang dia tembak dan bunuh, dia pun naik level atas. Okay? Jadi the objective is tembak orang dan bunuh. Satu, dari sisi psikologinya bahaya sebab dia menzalimi kezaliman lah ya, melazimi keganasan dan sebagainya. Keduanya, bila anak kita ni main, okay, kalau ada anak-anak yang ketagih main game, cuba perhatikan ya, musuh keluar, dia kena tembak cepat-cepat. Kalau dia tak tembak cepat-cepat, dia ditembak mati, dia pun out of the game. Musuh tu tak keluar seko-seko dan musuh tu keluar menyorok-nyorok. Lama-lama apa yang terjadi, dia punya koordinasi tangan dan mata tu dia tekan, dia tengok, dia tekan, dia tengok, tekan, dia tengok, dia tekan. Lama-lama macam separuh roh dia tu dah masuk dalam komputer. Sebab itulah kata, bang, dah nak habis waktu asar ni, seolah-olah dia tak dengar. Kenapa? Sebab yang dirangsangkan dalam otaknya tadi cuma bahagian emosinya sahaja, ibu-ibu dan ayah-ayah ya. Lalu kita ni sebenarnya menghasilkan satu generasi yang refleksif. Refleksif tu maksudnya, kalau kita pergi jumpa doktor, dia ambil tukul, dia ketuk lutut kita. Lalu lutut kita tu bergerak tanpa kawalannya, because itu adalah reflexive move. Okay? Tindakan di luar kawalan. Sedangkan orang-orang yang jadi soleh wa muslih tadi tu, dia kena jadi generasi yang reflektif. Reflektif maksudnya fikir dulu baru bertindak. Fikir dulu baru bertindak ya. Tapi game ni dia menggalakkan anak-anak, dia membiasakan anak-anak emosi dan minda yang sikat, dia kan cepat meletup, cepat nak marah ya. Okay. Lalu ditakuti.
Kita ni membesarkan satu generasi yang tak ada common sense, nonsense. Contoh, kalau anak dulu-dulu kita pesan, bang pergi kedai, tapi di tengah jalan tu bang ada satu lubang besar, hati-hatilah ya, itu saja pesan ibu. Sebab dulu-dulu anak-anak akan pergi dan bila dia tengok lubang tu, dia refleks. Lubang tu besar mana ya? Kalau kecil dia mungkin melangkah, kalau besar dia ke tepi. Anak-anak sekarang kita dah pesan, bang situ ada lubang, bang ada situ ada lubang. Disebabkan refleksif tadi, kadang-kadang dia jatuh lubang. Kita tanya, kenapa bang? Entahlah kenapa jatuh. Kedua, ini berlaku dekat Sekolah Pendengar Islam Hidayah sendiri ya. Buka pekong sikit. Okay. Ada seorang pelajar duduk tingkat 3 berumur 15 tahun ya. Jadi dia bawa satu botol air mineral yang ada sikit jahit kat bawah tu dan dia nak buang air tersebut. Kalau anak-anak dulu dia refleks kat manalah kita boleh, kat mana betulnya nak buang air tadi. Tapi anak-anak sekarang dia buka je botol, dia terus tuang. Itu reflexive move ya. Itu salah satu kesan games tadi. Kesan ketiga ibu-ibu dan ayah-ayah. Okey. Jangan terperanjat je bila anak kita ni masuk tahun 1, dia akan mengambil jumlah mata pelajaran yang jauh lebih banyak dengan anak-anak tahun 1 di SK. Kalau tingkatan 1 contohnya, anak-anak di sekolah Islam Muslim ni mengambil lebih kurang 15 hingga 16 mata pelajaran ya. Jadi faktornya kat situ masa. Kalau kita seorang engineer, seorang accountant, seorang guru, biasanya kita akan bekerja, kita buat engineering ke accounting lebih kurang 10 jam satu hari. Jadi title yang kita bagi kepada anak kita itu adalah pelajar. Dan sepatutnya mereka pun kena belajar 10 jam sehari. Dalam kajian-kajian educational psychology ibu-ibu dan ayah, kalaulah seorang student tu nak dapat straight A dalam semua peperiksaan yang dia ambil dalam hidup dia, dia kena belajar di luar kelas lebih kurang 4 jam. Sebab logiknya anak-anak tu berada di sekolah lebih kurang 8 jam. Campur tolak, solat, pergi tandas dan makan tu, dia akan belajar 6 jam dalam kelas untuk dapat PDPC tadi ya. Kalaulah dia fokus dan dia kena luar kelas tu, dia kena top up lebih kurang 4 jam kalau dia nak berjaya. Sebab dia kena cukupkan 10 jam tadi. Jadi anak kita mungkin nak belajar ya, tapi mungkin diganggu-gugat oleh aplikasi-aplikasi tadi. Yang keempat, isu yang saya nak timbulkan dan nak ambil masa sikit pasal isu-isu seksual yang berlaku hebat di Malaysia sekarang. Pertama kita nak tengok isu pornografi. Inilah bahan visual lucah yang merangsangkan nafsu seks kita. So welcome to Malaysia ibu-ibu dan ayah-ayah. Malaysia ni ranking nombor 3 ya dari segi possession dan distribution of child pornography. Sebab Malaysia does not censor pornographic materials dekat phone, dekat internet. Dan kalau kita banding Malaysia dengan negara-negara luar, kita ni masih banyak tak ada undang-undang untuk regulate pasal pornographic materials online ya. Okay. Ini kajian-kajian yang dah dibuat, contohnya satu kajian oleh Heriot Watts University Malaysia, 19% daripada kanak-kanak di Malaysia yang umurnya 10 tahun tu sudah pun menonton pornografi. Ini kajian yang dilakukan oleh Malaysians Against Pornography Maps yang mengatakan pada 2018, 80% daripada anak-anak Malaysia umur 10 hingga 17 tahun ini sudah pun menonton pornografi. Okay. Ini yang saya nak bentangkan ibu-ibu dan ayah-ayah ya. Jadi sebelah kiri itu adalah otak yang sehat, yang belum rosak, yang masih dalam fitrah sebagaimana Rasulullah sebut tadi dalam hadisnya. Otak yang tengah tu rosak disebabkan dadah, yang belah kanan sekali itu rosak disebabkan ketagih pornografi. Kalau anak kita tu ketagih dadah, kita boleh bawa dia ke pusat pemulihan dadah untuk dipulihkan. Kalau anak kita ketagih pornografi, setakat ni setahu saya, tak ada lagi lah bandar mana-mana kat Malaysia ni pun yang ada pusat pemulihan pornografi. Dan nak pulihkan tu boleh, tapi sangat-sangat sukar dekat situ. Okey.
Jadi saya menjemput ibu-ibu dan ayah-ayah sebab saya rasa depan saya ni ramai ibu-ibu dan ayah-ayah yang generasi muda, yang educated. Ya, dan di Malaysia ni ada National Health and Mobility Survey yang dibuat dalam 4 hingga 5 tahun sekali. Okay. Dalam tu ada Adolescent Health Survey. Survey ni adalah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mereka survey semua anak-anak sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di SMK, SMKA, SMA, MRSM, sekolah menengah teknik, sekolah sains dan sekolah menengah vocational. Yang mereka tak survey adalah anak-anak di sekolah-sekolah swasta. Jadi pada tahun 2017, okay, jumlah anak-anak tersebut adalah 2 juta lebih. Anak-anak ni disurvey dalam 11 hal kat situ. Termasuklah internet activities dan sexual behavior tu. Kalau kita tengok sexual behavior tu, ini dapatannya. Okay. Jadi anak-anak survey tadi 7.3%. 7.3% darab 2 juta lebih tadi, okay, is actively having sex. Cuma the catch is ibu-ibu dan ayah-ayah. Okay, cara anak-anak menjawab survey tadi adalah dalam masa 30 hari yang lalu, adakah kamu pernah buat hubungan seks? Diorang boleh jawab yes or no. Itu soalannya. Jadi it's a self-responded questions. Boleh jawab ya atau no. Okay. Jadi anak-anak yang memang dah jawab ya tu memang dah tentu ya lah ya. Okay. Tapi anak-anak yang jawab no tu belum tentu no sebenarnya. Okay. Jadi we take that 7.3 tu cautiously. 35% daripada pelajar lelaki, 27% pelajar perempuan melakukan hubungan seks sebelum umur 14 tahun. Sama itu mula sekolah rendah ya. 21% daripada pelajar lelaki dan 11% daripada pelajar perempuan tu dia buat seks dengan more than one partners. Pahang paling tinggi, wilayah persekutuan paling rendah, yang tu kita boleh cubalah cari reasons ya, cuma kita ada masa ini. Yang akhir tu yang paling menakutkan. Jadi bila kita banding sexual behaviors batch tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, yang paling aktif tu adalah tingkatan 1. Okay, jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, anak-anak ni memang bermula di sekolah rendah. Kalau kita tengok dari isu teenage pregnancy ya. Kalau kita tengok Singapura, 4 remaja daripada setiap 1000 remaja akan mengandung setiap hari. Di Hong Kong, 3 remaja daripada setiap 1000 remaja akan mengandung setiap hari. Malaysia ni 14 remaja dalam setiap 1000 remaja. Jadi 50 kehamilan di luar nikah setiap hari, dan dianggarkan 2 kandungan tadi akan mati sebab anak tadi dibuang merata-rata. Jadi ibu dan ayah, saya bentangkan satu kes yang menggemparkan Malaysia. Pedofilia ni adalah orang-orang dewasa yang sukakan kanak-kanak untuk tujuan seks. Kanak-kanak yang belum akil balik. Jadi kita ni digemparkan oleh Richard Hucker, 30 tahun, bangsa orang putih dan citizenship-nya adalah British, UK ya. Jadi dia masuk Malaysia 2007, dia keluar Malaysia 2015. Lama juga. Dia ni disponsor oleh satu gereja di Petaling Jaya untuk mengajar anak-anak Malaysia ni Bible Studies dan English. Okay. Jadi bila dia balik UK tahun 2015, polis di UK ni suspected something. Dia kata ada benda tak kena dengan Richard Hucker ni. Lalu mereka serbu apartmen dia, rampas phone dia dan rampas laptop dia. Dan polis jumpa ribuan gambar dan video orang dewasa buat seks dengan kanak-kanak yang belum balik. Dan di dalam video dan gambar tadi ada dia sendiri yang melakukan perbuatan tadi, lalu buktinya kukuh. Lalu dia dijatuhkan hukuman 22 life sentences. Sebab di UK tak ada hukuman mati ya. Satu life sentence 65 tahun. Jadi dia berada di penjara 22 darab 65 tahun sebab dia disabitkan melakukan hubungan seks dengan 200 orang kanak-kanak yang berumur 6 bulan hingga 12 tahun. Dan dikatakan majoriti 200 tu, if not all of them, adalah anak-anak Malaysia.
Ibu dan ayah, saya mohon maaf sebab saya kena tunjuk benda ni. Ini adalah grup WhatsApp Pedofilia Malaysia. Kat situ ada 751 members. Sebab itulah mereka tu borak-borak dalam bahasa Melayu. Maksud saya ibu-ibu dan ayah, okey. Katalah kita ada anak umurnya 8 tahun ya, lalu kita bagi smartphone. Okey. Lalu nombor anak kita tu salah seorang pedofil tu dapat. Okay. Lalu dia pun add lah nombor anak kita tu dalam kumpulan mereka ni lah kan. Satu, anak kita tu tak tahu menahu pasal seks sebab dia belum balik lagi. Okay. Tapi yang paling menakutkan, bila nombor anak kita tu masuk dekat sini, okay, pakcik-pakcik yang tak senonoh dalam ni akan cari anak kita tu dan dia akan mulakan proses grooming online sampailah mereka dapat anak kita tadi. Saya akan skip kes ni sebab kita kesulitan masa. Ibu dan ayah yang saya paparkan kat sini ya, kalau kita buat face to face, saya akan tunjukkan, saya akan buka phone saya akan tunjuk ni, cuma kita buat face to face ni susah sikit ya. Yang saya paparkan kat sini ni ibu-ibu dan ayah ya. Okey. Jadi balik nanti ambil phone anak-anak kita. Okey. Dan cuba pergi ke screen yang ada apps. Okay. Pastikan tak ada apps di phone anak kita tu yang saya paparkan kat sini. Cuma anak kita tu kalau dia lebih advance daripada kita, dia boleh hide some of these apps. Ya. Jadi paksa anak kita tu supaya unhide kan. Okay. Ini adalah aplikasi lelaki mencari lelaki yang berleluasa. Malaysia ni LGBT satu benda yang susah untuk dikawal. Jadi saya tunjukkan 3 yang biasa popular. Satunya www.planetromeo.com sebab di planet ni tak ada Juliet. Jadi dia macam Facebook. Semua ni adalah headquarternya dekat US. Jadi mungkin malam ni ibu-ibu dan ayah boleh buka akaun percuma saja. Cuma kita cakap kepada pasangan kita kat rumah tu lah kenapa kita nak masuk dalam ni ya. Okay. Jadi kat sini kita boleh macam Facebook lah, kita buat username, kita buat password, lepas tu kita masuk dalam tu. Bila kita masuk dekat Planet Romeo ni, PR ni, dia akan keluar semua negara dalam dunia, termasuklah Malaysia. Kita klik Malaysia, dia akan keluar semua negeri dalam Malaysia, termasuklah Negeri Sembilan. Okay. Kita klik Negeri Sembilan tu, dia akan keluar semua daerah dalam Negeri Sembilan, termasuklah Nilai. Kita klik kat Nilai tu, kita keluarlah semua lelaki-lelaki yang mencari lelaki untuk tujuan seks atau hubungan-hubungan romantik. Silap-silap kita jumpa Pak Ngah Patih Pak Long kita kat sini malam ni. Okay. Tapi ini yang tak gunakan GPS. Yang ni lagi hebat sebab dia menggunakan GPS. Okay. Jadi saya bawa satu kisah ya. Saya ni sebenarnya salah satu trainers untuk kaunselor-kaunselor di seluruh Johor dan juga di Melaka, kaunselor-kaunselor sekolah, dan juga saya salah seorang trainers untuk kaunselor seluruh UiTM. Jadi ramai kaunselor-kaunselor dekat Johor ni biasanya kalau ada kes-kes ketagihan seksual ke ketagihan internet ni, mereka suruh mak ayah tu bawa anak-anak tu jumpa saya. Jadi salah satu kes yang saya nak kongsi dengan ibu-ibu dan ayah-ayah malam ni, satu kes pelajar lelaki di daerah Pasir Kudang yang tingkatan 2. Jadi kaunselor sekolah tu dapati bahawa anak ni ketagih games dan ketagih gadget yang saya tunjukkan ni. Lalu kaunselor tu kata, bawalah dia pergi jumpa dengan Dr. Adnan dekat Pusat Pendidikan Hidayah. Lalu dalam sesi-sesi kaunseling tu, saya ingatkan dia ni lelaki ya, tapi dia ada kecenderungan terhadap lelaki. Asalnya saya ingatkan dia ada kecenderungan saja, dia belum buat lagi ya. Lalu bila saya suruh dia buka phone tu, dia memang ada Grindr dan dia ada Hornet dekat situ. Lalu bila saya tanyakan dia kecenderungan ni bermula seawal mana, dia kata seawal tahun 5. Lalu saya tanya lagi siapa yang dedahkan bahan ni kepada dia. Dia kata abangnya. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, dalam keluarga ni ada 2 orang anak je. 2 lelaki dan 2 dirosakkan oleh aplikasi-aplikasi yang saya tunjuk tadi. Lagi menyedihkan, okay, anak ni dah pun jumpa orang
orang tadi ya, dan dia ni lebih suka kepada orang yang lebih tua. Lalu bila saya tanya tu dah buat seks belum? Okey, dia kata dah, dan dia ni seawal tingkatan 1. Dan biasanya dia jumpa 2 orang setiap bulan dan dia tak suka jumpa orang yang sama. Okay. Lalu liwat-meliwat tu sudah pun berlaku. Lalu kalau 2 orang sebulan, setahun dia jumpa 12 darab 2 lah minimum. Lalu saya tanya lagi, guna kondom ke tak guna kondom ya? Dia kata ikut kesukaan pasangan. Lalu saya tengok ayah dia duduk sebelah tu, saya kata, tuan tolong bawa anak tuan ni buat blood test ya. Kok dia ada sexually transmitted diseases, penyakit kelamin. Okay. Pada umur 14 tahun dia sudah pun ada HIV. Ibu-ibu dan ayah ya. Ini benda-benda yang real ya. Asalnya puncanya phone yang ada di tangan. Saya skip yang ni sebab kita dah cukup masa ya. Jadi kita nak tengok yang ni menggunakan survei yang sama sebab salah satu item tu adalah internet use and addiction. Dianggarkan 29% pelajar-pelajar di SMK dan semua sekolah-sekolah kerajaan tu 29% darab 2 juta lebih tadi mengalami ketakian yang agak teruk di peringkat internetnya. Jadi ibu-ibu dan ayah ya, hari-hari ada je lah benda baru ya pasal internet ni. Sebab dunia menganggap lagi maju, lagi moden orang tu. Jadi berikut adalah cadangan-cadangan saya. Pertama, mohon ibu-ibu dan ayah-ayah ya, tingkatkan masa bersama dengan anak-anak kita offline. Kalau rumah kita 2 tingkat, janganlah nak jemput anak makan malam pun nak guna WhatsApp ya, offline. Kedua, kena jawab malam ni ya, nak bagi ke tak nak bagi phone ni. Kalau nak bagi, kena fikir pasal kesesuaian umur. Cadangan saya ya, cadangan saya. Kalau anak-anak tu sekolah rendah, tak ada keperluan untuk anak tu ada smartphone ya sebenarnya. Saya ada 3 orang anak ya. Anak saya alhamdulillah semuanya alumni Sekolah Menengah Islam Hidayah di Johor Bahru lah. Dan ketiga anak-anak saya ni memang tak ada smartphone sampailah mereka habis SPM. Tapi anak-anak saya ni ketiga-tiganya mewakili Sekolah Islam Hidayah ke peringkat nasional dan international dalam debat. So nak tak nak mereka kena ada akses internet sebab mereka kena mengikuti perkembangan semasa. Jadi dalam rumah saya tu, saya memang buat satu perpustakaan dan mereka boleh guna internet di ruang tamu di perpustakaan tu. Jadi maksudnya ibu-ibu dan ayah-ayah, pertama, kalaulah anak tu sekolah rendah, saya mencadangkan tak ada keperluan mereka ada smartphone sendiri. Sekolah menengah, kalaulah nak bagi, pastikan dia ada undang-undangnya. Yang paling teruknya, kalau kita ambil smartphone, bagi kepada anak kita dan kita tak cakap apa-apa. Cadangan saya kalau nak bagi dah di sekolah menengah, kalau ada keperluan, masa bagi tu buat sedikit macam akad nikah je. Jadi tengok mata dia, pegang tangan dia sebelum bagi phone tu, cakap pada dia, abang, ini phone aku, bukan phone engkau. Sekiranya guna phone ni salah, ayah boleh ambil balik. Jadi maksudnya jelaskan dulu dia punya penggunaan tu. Seterusnya, kalau dalam rumah saya ada zon bebas gadgets. Maksudnya hidup ni kena ada batas sebab Islam tu agama yang meletakkan batas-batasnya. Jadi sekiranya nak guna phone pun kena ada batas-batasnya. Pertama, ada batas masa. Tak boleh guna phone selepas sekian-sekian waktu. Dalam rumah saya, semua bilik tidur anak-anak tak boleh masuk smartphone. Meja makan tak boleh disentuh smartphone, termasuklah phone saya, termasuklah phone isteri saya. Sebab bila kita makan macam manusia, bukan makan macam mamalia ya. Dan yang akhir sekali tu ya, yang atas tu, gunakan masa online sebagai ganjaran kalau nak. Maksudnya, abang buat dulu kerja sekolah, kerja rumah 2 jam, barulah dapat 30 minit internet contohnya. Kakak buat dulu kerja sekian, okeylah dapatlah 30 minit kalau nak guna TikTok.
Okay, kalaulah mereka bertanya why, sebab mereka ni Gen Y ya, jawab je welcome to life. Kalau tak solat, tak masuk syurga. Kalau tak pergi kerja, tak dapat gaji. Tak adalah orang dibayar gaji satu hari bulan, ya. Orang dibayar gaji hujung bulan. Yang akhirnya ibu-ibu dan ayah-ayah, kita kenalah tunjukkan qudwah yang baik kepada anak-anak dalam penggunaan phone. Jadi kalau kita ketagih phone, anak kita juga akan ketagih phone. Isu yang last, ya, pasal pembinaan identiti dan penjanggahan nilai. Ibu-ibu dan ayah-ayah, ini ejen-ejen yang memberikan kesan terhadap pembinaan identiti anak-anak kita. Okay. Pastikan kita yang paling penting. Pastikan kita memberikan contoh yang terbaik. Alhamdulillah, okay, kita sudah pun memilih satu sekolah yang insya-Allah nak melahirkan insan-insan yang Rabbani, sebab dalam rumah kita ada agamanya, di sekolah ada agamanya. Paling kurang kita tu dah seiring. Paling kurang kita punya wawasan tu dah sama. Paling kurang visi dan misi hidup anak-anak kita tu, dia lupa kat rumah, sekolah ingatkan. Dia lupa kat sekolah, insya-Allah mak ayah kan ingatkan. Anak-anakku jadilah anak-anak yang soleh wa musleh, yang qurrata ayun, pada masa yang sama boleh memimpin orang lain nanti. Okay? Tapi ada dua lagi tu ya, yang mungkin sangat berpengaruh. Pantaulah penggunaan media dan kenal-kenalah kawan-kawan anak-anak kita. Ini tujuan kita ibu-ibu dan ayah-ayah tadi ya. Okay. Okay. Lalu kita tengok survey ni ya. Macam mana faktor mak ayah tadi ya dalam mendidik. Sebab dia ada satu soalan yang berkenaan dengan protective factors. Jadi kalau kita tengok survey ni, keadaan mak ayah pada tahun 2017. Soalan yang ditanya ya pada anak-anak. Parents or guardians had always or most of the time checked to see if their homework was done in the past 30 days. Mak ayah atau penjaga. Saya mak tak kerja rumah anak-anak ni? Yang jawab ya tu cuma 13.2 sahaja. Soalan seterusnya ditanya anak-anak ya. Parents or guardians had always or most of the time understood their problems and worries in the past 30 days. Ada mak ayah atau penjaga tadi faham tak masalah-masalah anak-anak ni? Yang jawab ya tu cuma 32% sahaja. Bila ditanya anak-anak, parents or guardians had always or most of the time really knew what they were doing with their free time in the past 30 days. Mak ayah atau penjaga tadi. Okay. Faham tak? Okay, apa yang anak tahu tak apa yang anak-anak buat ni biar dalam masa-masa mereka free. Yang jawab ya tu cuma 43% saja. Maknanya survey ni menunjukkan ramai ibu-ibu dan ayah-ayah tadi yang tak kisah pasal anak-anak ya. Ibu-ibu dan ayah-ayah, ini benda yang kita kena prihatin sikit ya. Sebab benda-benda macam ni dia mempengaruhi pembinaan identiti anak-anak kita. Ini K-pop. Okay. K-pop ni dia membawa satu budaya yang dinamakan androgyny. Androgyny itu maksud ibu dan ayah, kalau kita potong badan ni lelaki-lelaki ni, kita tengok kepalanya sahaja ya. Kita tak boleh bezakan mereka ni lelaki ke perempuan ya. Sebab dalam perspektif psikologi orang barat, orang-orang yang androgynous ni, mental health dia lebih hebat sebab dia boleh berfikir macam lelaki dan pada masa yang sama fikir macam orang perempuan, berkelakuan macam orang lelaki dan pada masa yang sama boleh berkelakuan macam orang perempuan ya. Sedangkan dalam Islam, orang lelaki tu kena jadi lelaki, orang perempuan tu kena jadi perempuan, dan kita complement each other. Dalam isu HIV dan AIDS, ya, kadang-kadang anak-anak ni dalam proses-proses membina identiti terjebak dengan hal-hal yang macam ni ya. Jadi itu wilayah persekutuan ya, Pingat Emas kat situ, Selangor, Pingat Perak dan Johor, Pingat Gangsa lah. Ini adalah data HIV dan AIDS pada tahun 2015, 2016, 2017 berdasarkan data-data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Yang ni yang kita takut ya. Jadi bila kita pecahkan data ni mengikut umur ya, makin tahun makin muda anak-anak yang dapat HIV, dan sekarang kita ada anak-anak yang dapat HIV kurang daripada umur
13 tahun sebagaimana yang saya cakap pada seorang pesakit di Pasir Gudang tadi ya. Dan yang paling saya sangat-sangat risau kat sini, kalau kita ambil 100 remaja yang dapat HIV, 60 orang daripada 100 tadi itu adalah anak-anak Melayu Muslim. Ini isu vape lah, saya skip lah sebab masa tak ada kat situ. Kita nak ke sini ya. Jadi ibu-ibu dan ayah, kids are great imitators. Give them something great to imitate. Anak-anak ni terutama yang sekolah rendah. Mereka ni belajar dengan tengok-tengok, dengan memerhati contoh-contoh yang berada di sekitar mereka. Lalu kitalah contohnya, kitalah peruahnya, lalu kita bagilah contoh yang terbaik. Dan kita tengoklah di sekitar sudut-sudut rumah kita tu, kok ada perkara-perkara yang lara yang kita sepatutnya buang supaya anak-anak kita tadi faham macam mana nak capai soleh wa muslih tadi. Lalu saya ulang sekali lagi. Anak yang melihat ibu bapanya berkhianat, dia tak mungkin belajar amanah. Anak yang melihat ibu bapanya selalu mengikut hawa nafsu, dia tak mungkin belajar keutamaan. Anak yang melihat ibu bapanya berkata kufur, caci maki dan celaan, dia tak mungkin belajar bertutur manis. Anak yang melihat ibu bapanya marah, bertekan urat dan emosi, tak mungkin belajar sabar. Anak yang melihat ibu bapanya bersikap keras dan bengis, tak mungkin belajar kasih sayang. Anak yang melihat ibu bapanya berbuat dusta, dia tak mungkin belajar jujur. Jadi ibu dan ayah ya, alhamdulillah dan jazakumullah khairan katsira kerana memilih sekolah Al-Amin Nilai. Salah satu daripada lebih kurang 60 sekolah-sekolah rangkaian Ikram Muslih. Jadi kita sama-sama bersatu dengan sekolah insya-Allah untuk membesarkan anak-anak kita ni menjadi insan yang rohani insya-Allah. Dan sebenarnya yang kita nak lahirkan tu adalah Gen G ya, Gen Gharib. Kata Rasulullah SAW, Islam tu datang dalam keadaan gharib, akan kembali pula dalam keadaan gharib. Tapi sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang gharib. Maksudnya Islam dulu datang ke masyarakat Makkah. Gharib tu maksudnya asing, pelik. Dan dia akan kembali menjadi gharib. Dan dunia sekarang ni memang gharib. Zaman Rasulullah dulu menutup aurat tu gharib. Sampaikan tawaf keliling Kaabah pun telanjang. Tak berzina tu gharib. Menutup aurat tu gharib. Tak minum arak tu gharib zaman Rasulullah. Dan dunia sekarang pun dah kembali ke situ. Jadi kita ni membawa satu kurikulum, satu tarbiyah yang agak menongkah arus. Kalau zaman jahiliah dulu anak perempuan je yang dibunuh. Zaman sekarang perempuan laki pun dibuang macam tu je. Jadi dunia dah kembali gharib. Jadi kita nak membina satu generasi yang gharib tapi yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Jadi inilah identiti anak-anak Ikram Muslih. Kalau anak-anak yang bukan Ikram Muslih, dia pergi sambil permit, dia naik atas pentas, dia mungkin menggayakan, mempersembahkan tarian-tarian inang ke tarian-tarian tradisional. Anak-anak Ikram Muslih naik pentas dekat sambil permit melakukan apa? Melakukan flash mob. Pasal Palestin ke, pasal Syria ke, benda yang gharib. Anak-anak bukan Ikram Muslih, mungkin Valentine's night, diorang keluar juga ya untuk berdating. Anak-anak Ikram Muslih keluar juga Valentine's night, tapi nak buat amar ma'ruf nahi mungkar, nak pesan pada orang pasal isu ikhtilat, isu dating. Jadi kita nak membangunkan anak-anak yang melakukan kepelikan tapi bangga dengan kepelikan mereka. Jadi inilah sebenarnya gen yang kita nak lahirkan tadi, soleh wa muslih. Cabaran kita memang banyak ibu-ibu dan ayah ya. Dan kekangan-kekangan kita sangat banyak lah kan. Kalau tengok sekolah Al-Amin Nilai sebagaimana sekolah-sekolah yang lain, dari segi fasilitasnya tak seberapa lah kalau kita banding dengan MRSM ke, sekolah menengah sains ke, sekolah-sekolah yang gagah lah. Tapi insya-Allah dengan kekurangan-kekurangan yang ada tu, kita ada keistimewaan-keistimewaan yang lain. Ini konteks saya, sekiranya ibu-ibu dan ayah ya ingin berhubung sebelah selepas ya. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada segala apa-apa kekurangan, dan sudah tentunya saya ni terlebih masa ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tuan dan puan-puan, rasa macam tak cukup masa kita. Itu pun Tuan Adnan selak itu. Banyak lagi kita tinggal sebenarnya ni. Tak apalah, insya-Allah banyak yang kita dapat hari ni, mutiara-mutiara kata ilmu dengan ilmu ke ibu bapaannya lagi. Doa-doa sistem tarbiyah daripada Ikram Musleh sendiri, dan mengorek, kita boleh guna perkataan tu ke? Mengorek, membongkar kes-kes baru. Bagi saya barulah kiranya. Kes-kes tentang pedofilia dan sebagainya tu. Jadi Tuan Adnan, kita ada satu soalan kat sini daripada Muallim punya mikrofon tu tengah off tu. Tak dengar tu. La ilah. Dah, saya cakap syok sendirilah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur, subhanallah. Sebenarnya banyak benda kita dapat hari ni. Rasa macam tak cukup sebenarnya saya cakap tadi. Tak cukup. Itu pun Tuan Adnan selak lagi. Tak cukup masa sebenarnya. Terkejar-kejar. Tak apalah. Banyak benda juga kita dapat hari ni dengan ilmu keibubapaannya. Tuan Adnan kongsi lagi doa-doa untuk ibu bapa untuk dapatkan anak yang terbaik. Tip-tip tarbiyah. Dan banyak lagi pembongkaran kes yang saya kes baru untuk saya, dengan apps baru lagi untuk saya, statistik yang baru lagi untuk kita bersama. Jadi kita terus kepada sesi berikutnya. Kita ada satu soalan Tuan Adnan daripada Puan Nadia Kamaruzaman. Beliau bertanyakan, dalam mendidik, adakah rotan merupakan satu didikan yang baik dalam pembentukan anak itu sendiri apabila nasihat sudah diberikan? Apa respon Dr. Adnan? Tuan Adnan, silakan. Okay, jazakillah khairan katsirah pada Puan Nadia Kamaruzaman ya. Okay, jadi saya jawab dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, didilah anakmu tu untuk solat pada umur 7 tahun. Dan sekiranya dia gagal melakukan solat tu, bolehlah kalau nak menggunakan pukul dalam soalan tadi, rotan bila dia berumur 10 tahun. Jadi cuma saya nak bawa perspektif psikologi dalam mensyarahkan hadis tadi. Jadi kenapa Rasulullah menggunakan solat Sebab solat itulah yang paling penting. Barang siapa yang solatnya dijaga, insya-Allah dia punya pengurusan masa terjaga, akhlaknya terjaga setelah solat. Jadi kedua, kenapa Rasulullah menggunakan 3 tahun Jadi kalau kita ambil 3 tahun, solat tu 5 kali sehari. 5 darab 365. Dan kita akan dapat jumlahnya lebih kurang 5,700 lebih. Maksudnya ibu-ibu dan ayah daripada perspektif psikologinya, sebelum kita angkat tangan dan nak pukul anak, kita kena tanyakan diri kita dulu, sudahkah aku mengingatkan dia 5,000 kali lebih? Itu maksudnya. Jadi tak ada masalah kalau kita nak menggunakan kekerasan selepas kita dah guna cara-cara yang lain. Kalau kita ambil perspektif solat tadi. Daripada perspektif psikologi orang barat, macam mana kita nak buat behavior modification, macam mana kita nak merubah perangai-perangai manusia daripada kurang baik menjadi lebih baik. Dia ada 3 cara Pertama namanya positive reinforcement, keduanya negative reinforcement, ketiganya punishment. Yang puan sebut tadi adalah punishment sebab merotan. Jadi pada perspektif Quran dan Sunnah dan psikologi orang barat, pertama, positive reinforcement itu maksudnya kita bagi ganjaran, kita add pleasure banyak-banyak. Yang tu kena buat banyak-banyak, puji banyak-banyak, bagi ganjaran banyak-banyak yang positif.
Negative reinforcement ni maksudnya kita remove pleasure daripada hidup dia. Okay, supaya dia berubah. Contohnya, kita take away dia punya privilege lah ya. Maknanya kalau dia ada phone, sama ada kita kurangkan penggunaan phone dia atau kita ambil phone terus. Yang tu buat jarang, kadang-kadang. Okay. Yang last kali punishment tu, okay, yang tu kita add pain, kita tambahkan kesakitan. Tapi kalau ikut sunnah Rasulullah dan perspektif psikologi barat, iaitu buat jagang-jagang. Contoh, saya dulu ada seorang anak lelaki. Saya ada 2 perempuan, 1 lelaki. Masa dekat US dulu, anak lelaki saya yang tengah ni, ya, anak tengah ni, dia memang susah nak solat awal waktu. Jadi saya nak menukar dia daripada lewat solat kepada awal solat. Okay. Jadi saya duduk dengan dia, saya bincang-bincang dengan dia. Okay. Kalaulah Uzai selalu solat awal waktu dan baba nak bagi ganjaran positive reinforcement, apa ganjaran yang Uzai suka. Jadi bersama dia open communication, kita senaraikan benda-benda yang dia suka. Okay. Lalu saya pun ambil satu mandilakat untuk sebulan ya. Lalu saya pun buat setiap waktu tu selama 30 hari dan saya tampar dalam bilik dia. Jadi cara nak buat positive reinforcement tadi, setiap kali dia solat awal waktu, saya akan bagi 1 star kat situ ya. Dan bila dia kumpul 10 star, dia boleh spend 1 malam di rumah sahabat yang dia suka. Sebab itulah ganjaran dia yang dia minta. Okay, itu maksudnya positive reinforcement. Okay, itu yang Quran dan Sunnah suruh buat banyak-banyak dan perspektif psikologi barat pun buat banyak-banyak. Okay. Negative reinforcement tu tadi, kita remove the pleasure. Okay. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Contoh remove pleasure senang je kan. Kalau kita jadi cikgu, contoh, okay, masa kita mengajar, kita pusing satu kelas, ada anak-anak yang masa kita mengajar dia tengah main dengan pen atau pensel. Jadi kita ambil je lah pen atau pensel, kita tak cakap apa-apa sebab kita remove pleasure daripada dia tu, insya-Allah dia faham. Atau kita balik kampung lah, kalau saya lah kan, daripada Kelantan, daripada JB sampai Kelantan, jauh tu kan anak-anak dalam pen tu kan, kadang-kadang orang bising lah, bergaduh apa-apa, kita ambil je barang orang bergaduh tu, kita simpan. Itu negative reinforcement. Okay. Tapi ramai kita terlupa, kadang-kadang bila kita buat punishment tu, kita double ya, contoh cikgu tadi lah. Jadi dahlah budak tu bising, jadi dia ambil pensel daripada tangan budak tadi, lepas tu dia kata bangun, berdiri tepi pintu. Itu di mata anak-anak dia akan jadi double punishment ya. Jadi kita tak boleh buat negative reinforcement bersama dengan punishment pada masa yang sama. Jadi biasanya kalau anak-anak kecil, kita buat positive reinforcement banyak-banyak, insya-Allah dia akan terus berubah. Kita boleh guna ganjaran material, kita boleh bagi ganjaran emosi. Ganjaran emosi itu maksudnya, okay, kalau abang buat ni, nanti ibu lebih sayang abang. Itu ganjaran emosi ya. Okay. Kalau abang buat ni, Allah lebih sayang dan nanti senang nak masuk syurga. Itu ganjaran-ganjaran yang tak nampak lah. Tapi kadang-kadang lagi kecil anak-anak ni, kadang-kadang kita kena bagi positive reinforcement yang nampak macam material sikit. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Adnan. Cantiknya, indahnya konsep Islam tu sampai memberi hukuman pun ada stage-stage dia kan. Tak boleh main bagi dia. Ada dia punya requirement yang perlu diisi terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa kita pun dah terlajak juga masa ni sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Adnan bin Omar atas segala ilmu, segala syarahan, buah fikiran yang diberikan kepada kita pada malam ni. Alhamdulillah, selesai sudah kursus Ibu Bapa tahun 2021 daripada kami, pihak Sekolah Rendah Islam Sri Al-Amin Nilai mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa kerana sanggup meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada majlis ilmu ini.
sebelum kita berakhir, saya metik kata-kata Al-Syekh Mustafa Mansur bahawa tarbiyah dan pembersihan jiwa diumpamakan seperti makanan dan siraman bagi pokok yang disemai atau ditanam. Jika pokok tidak dibajai dan disirami sentiasa, maka ia akan layu dan kering. Ia akan terus hidup subur jika dibajai dan disirami. InsyaAllah, kita macam yang Tuan Adnan kata tadi adalah ejen pembina identiti untuk anak-anak ini. Dan kitalah yang mewarnai mereka sebenarnya. Jadi kami di pihak sekolah insya-Allah bersama-sama akan berganding bahu dengan ibu bapa sekalian untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi soleh wal muslih. Jadi kita tamatkan kursus pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum kita berakhir, terimalah sebuah video korporat daripada Sekolah Rendah Islam Sri Al-Aminilai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tema Datuk Khairul nak anak dia masuk Al-Amin ni. Test the test. Ada pun 3 tu. Yang 2 lah. Tak. Dia dulu lah. Kita jangan ada di kawasan ni. Sekarang macam membuat Excel tadi, ahli anak tu mana? Kita harus ini tak boleh.